Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah sekarang kita telah pun sampai dan berada di penghujung bulan Ramadan. Kita rasa sedih kerana musim yang penuh dengan keberkatan dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala ini akan pergi meninggalkan kita. Pun begitu, janganlah perasaan sedih menjadi alasan yang menyebabkan kita berputus asa untuk meneruskan lagi amal ibadat, membuat amalan salih dalam masa yang masih berbaki ini. Memang kadang-kadang ada orang apabila telah pun hampir sampai ke garisan penamat, dia dah nak sampai, maka ketika itu mula semangatnya dan azamnya menjadi luntur dan menjadi semakin lemah. Wal'iyadu billah. Sikap yang seperti ini tidak bagus, tidak baik. Bahkan bagi seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang sepatutnya dilakukan oleh mereka pada detik-detik yang seperti ini adalah memperkemaskan lagi ibadat mereka. Janganlah lagi kita mensia-siakan peluang yang ada. Ada orang kadang-kadang dia kata tak apalah kalau sekarang tak serius, tahun depan ada peluang lagi. No. Tak ada siapa yang boleh menjamin. Tidak ada siapa yang boleh menjamin, memberikan kata putus bahawa kita ini pasti sempat untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. No, tak ada siapa yang boleh menjamin perkara tersebut kerana ajal maut itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang topik pecutan di akhir bulan Ramadan, saya berasa terpanggil untuk membawakan sebuah hadis daripada Nabi SAW untuk mengingatkan diri saya sendiri dan sidang pendengar sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini hasan sahih. Beliau meriwayatkannya daripada sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah. Sabda Nabi SAW, "Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah." Maksudnya, rugilah bagi satu orang, dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan itu pergi, dia keluar daripada bulan Ramadan, dia tidak sempat ataupun dia belum lagi dimaafkan, diampunkan, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu kerugian yang amat besar. Wal'iyadu billah. Hadis yang seperti ini sepatutnya bolehlah mengetuk pintu hati kita untuk membawa kita bersama-sama kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sepatutnya meletakkan hadis ini seolah-olah iaitu sentiasa terpampang di hadapan mata kita, agar jangan kita sambil lewa dalam menjalani bulan Ramadan. Jangan kita ambil mudah, jangan kita orang kata sengaja untuk lalai, kita pandang enteng dengan apa yang ada di dalam bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni dah lah datang sekali je dalam setahun, dan dalam peluang yang sekali itu, kalau kita rugi, kalau kita tidak mahu mengambil manfaat, apa sebenarnya yang kita mahukan? Sidang pendengar sekalian, Ramadan ialah bulan yang penuh dengan keberkatan. Itu maklum pada kita. Penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan. Tapi pada 10 malam yang terakhir ini, ada keistimewaannya tersendiri yang tidak terdapat pada malam-malam yang lain. Sama ada malam-malam yang lain itu di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan sendiri. Tidak ada. Dia hanya ada pada 10 malam terakhir ini sahaja. Antaranya adalah kerana bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir ini ialah penutup bagi bulan yang mulia ini. Dan amalan kita akan dilihat terutamanya pada penutup sesuatu amalan itu. Maknanya penutup sesuatu amalan itu akan menjadi neraca ataupun kayu ukur bagi perbuatan kita. Kadang-kadang ada orang yang memanglah permulaannya tidak berapa cantik, tetapi pengakhirannya elok, kan? Jadi janganlah kita putus asa. Jangan, kadang-kadang ada orang dia kata, aku hari tu dah buat biasa dah, taklah berapa serius, taklah berapa bagus. Kenapa pula tiba-tiba aku nak buat jadi bagus? No. Jangan putus asa. Jangan mengalah. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia Allah Taala itu luas. Kadang-kadang Allah Taala beri kepada hambanya apa yang tidak diberikan kepada hambanya yang lain.
Selain daripada itu, di dalam 10 malam yang terakhir ini, kita tahu adanya satu malam yang dinamakan ataupun kita memanggilnya sebagai malam Lailatul Qadar. Bahasa Arab, Lailatul Qadar tu kalau diterjemahkan secara literal, maknanya ialah malam Al-Qadr lah, kan? Yang mana malam ini ada keistimewaannya, ada kelebihannya, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surah yang khas menceritakan tentang malam ini. Malam yang kita tahu lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana itu eloklah kalau saya sertakan juga di sini beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghayati ataupun menjalani 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pertama, antaranya adalah pertama kita kena menambahkan lagi kesungguhan kita pada malam-malam yang terakhir ini. Kerana mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kesungguhan baginda pada 10 malam yang terakhir ini tidak sama seperti kesungguhan baginda alaihi salatu wassalam di dalam ibadatnya pada malam-malam yang lain. Ini seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ceritanya adalah Aisyah menceritakan, isteri Nabi menceritakan tentang perihal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam yang terakhir. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadat pada 10 malam yang terakhir ini tidak sama seperti kesungguhannya pada waktu-waktu yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menceritakan kepada kita bahawa Nabi memang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat pada 10 malam yang terakhir. Dan di dalam hadis yang lain diceritakan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki fasa 10 malam yang terakhir, baginda alaihi salatu wasallam akan mengikat kainnya, baginda akan menghidupkan malamnya dan baginda akan mengejutkan ahli keluarganya. Syadda mi'zarah, mengikat kainnya, sebagian ulama menceritakan bahawa baginda alaihi salatu wasallam tidak menggauli isterinya. Sebagian ulama yang lain menceritakan itu adalah kiasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi usaha baginda ataupun lebih bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat pada ketika itu. Kemudian wa ahya lailah, baginda alaihi salatu wasallam menghidupkan malamnya, yakni malam pada 10 malam yang terakhir itu. Kalau kita perhatikan di sini, menarik perumpamaan yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah malam itu ada malam yang hidup. Macam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul bait alladhi yudhkarullahu fihi wal bait alladhi la yudhkarullahu fihi, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan satu rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya seperti yang hidup dan juga yang mati. Dan para ulama ada yang mengatakan bahawasanya kalaulah satu zaman ataupun satu waktu, satu tempat itu sentiasa kita di situ mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah tempat dan zaman itu hidup. Jadi ini benda yang perlu kita cakna. Kemudian katanya wa ayqadha ahlah, mengejutkan ahli keluarga. Jadi di sini kita tengok petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Baginda tidaklah menyelamatkan diri baginda sahaja, tidak menjadikan diri baginda sahaja yang melakukan amalan salih. Baginda bukan sahaja seorang yang salih, bahkan baginda juga ialah seorang yang muslih, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak keluarganya sendiri, kerana itu adalah pihak yang paling terdekat dengan baginda alaihi salatu wasallam. Di dalam Al-Quran ada contoh-contoh yang menceritakan kepada kita tentang tanggungjawab kita kepada keluarga kita, kan? Dan antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita betapa baginda itu seorang yang bertanggungjawab, bukanlah orang yang hanya seronok syok ibadat sendiri. Jadi ini kita kena cakna.
10 malam yang terakhir ini ialah malam untuk melakukan ibadat, memperkemaskan lagi ibadat. Ada orang kadang-kala dah sampai 10 malam terakhir, mulalah bukan setakat semangat yang luntur, bahkan seolah-olah bulan Ramadan itu bukan tidak lagi berbaki. Seolah-olah dah masuk bulan Syawal lah. Sibuk dia dengan pelbagai perkara, mencari baju raya dan sebagainya. Kita tak kata salah 100%. Benda tu tidaklah menjadi kesalahan kalau ia tidak menyebabkan kita ini mengurangkan hak Ramadan, tidak menyebabkan kita ini lalai di dalam ibadat kita. Tapi kadang-kala sikap melampau, berlebih-lebihan, itulah yang perlu untuk kita jauhkan ataupun perlu untuk kita jauhi. Selain daripada itu, antara yang kita boleh bawakan tentang petunjuk Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan juga adalah baginda SAW menggesa kita untuk mencari Lailatul Qadar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadr fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam 10 malam-malam terakhir di dalam bulan Ramadan. So kita jangan orang kata jangan terlepaslah, kalau boleh dalam 10 malam yang terakhir ni hendaklah setiap harinya kita hidupkan dengan ibadat, melakukan amalan yang baik, amalan yang soleh. Mana tahu amalan yang soleh itu dia bertepatan pula dengan malam Lailatul Qadar. Kerana dalam hadis Nabi SAW pernah menyatakan secara jelas, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar, ghufira lah ma taqaddama min dhanbih, dosa-dosanya yang telah pun lalu akan diampunkan. So kita kena perbanyakkan dan memperkemaskan lagi kualiti ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 10 malam yang terakhir ini, kerana di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar seperti mana yang kita tahu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sebelum saya mengakhirkan kalam saya, saya nak mengingatkan diri kita bahawa pemergian Ramadan ini bukanlah bererti kita telah pun bebas. Kalau nanti akhirnya kita telah pun meninggalkan bulan Ramadan, kerana kita masih lagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Lataif al-Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali alaihi rahmatullah, sebahagian salaf dia ada menukilkan ungkapan sebahagian salaf yang mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Orang yang paling teruk ialah orang yang mereka itu tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalam bulan Ramadan. Kerana itu kita kena ingat, kita ini hamba Allah, kita bukan hamba Ramadan. Kita ini perlu terus menjaga ibadat kita, memperbaiki ibadat kita. Bulan Ramadan ini hanyalah umpama satu mahattah, satu stesen untuk kita menambahkan bekalan kita, bekalan takwa kita. Jadi saya harap dengan ini adalah manfaat yang boleh kita kongsikan. Saya minta maaf kalau ada tersilap cakap. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.